segmen Ibrah, dan masya-Allah, alhamdulillah kali ini kita terus bersama tetamu tetap kita untuk Ibrah yang bahagia Ustaz Syahri Abdul Rahman telah pun berada di konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sekali lagi hadir ke konti. Sama-sama, insya-Allah. Kita nak berkongsi dengan sahabat pendengar ni Ustaz, sambungan lagi sebenarnya. Sambungan lagi Ustaz pun kata tadi hari tu minggu lepas, kurang lebih ada 2 minggu lagi untuk kita menyudahkan kisah Nabi Isa AS ini, dan tajuk kita pada minggu ini Ustaz pilih tentang pemuda pelakar sejarah. Ni hebat ni Ustaz, saya nak cerita tentang kisah pemuda Hawariyun katanya. Mungkin sebagai pendahuluan dan juga perkongsian pada minggu ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembantu-pembantu agama Allah, sebagaimana pengikut-pengikut Nabi Isa ibnu Maryam. Ketika Isa berkata kepada pengikut-pengikutnya, siapakah yang mahu membantuku kepada Allah? Mereka menjawab, kamilah pembantu-pembantu Allah. Setelah Nabi Isa tidak lagi berada di antara mereka, maka segolongan mereka beriman dan segolongan lagi tidak beriman. Lalu kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Sadaqallahul Azim, surah As-Saff ayat yang ke-14. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada DJ Yati, penerbit untuk segmen Ibrah di IKIM FM. Seterusnya seluruh sidang pendengar IKIM FM, segmen Ibrah khususnya yang terus setia dengan segmen ini. Segmen kita mengupas, menganalisis, mengenal pasti apakah pelajaran yang boleh kita perolehi daripada cerita-cerita manusia di masa silam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, kali ini kita mahu mengambil ibrah dari sudut anak muda, orang muda yang memilih untuk beriman ketika seluruh kaum dan masyarakatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kisah ini dirakamkan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, tetapi ada para sahabat yang menceritakan tentang adanya pemuda yang melakar sejarah memilih untuk beriman, dan insya-Allah kita akan tahu ceritanya sebentar lagi. Kita berada dalam situasi penghujung perjuangan Nabi Isa alaihi salam sebelum diangkat ke langit. Dan saya merujuk satu kitab yang merumuskan banyak pendapat ulama-ulama tafsir. Kitab yang saya rujuk adalah kitab seorang ulama Jordan yang sangat popular, yang sangat bagus untuk dibaca, iaitu karya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya yang bertajuk Al-Qasas Al-Qurani. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mari kita lihat apakah kesimpulan peristiwa-peristiwa, plot-plot, kronologi yang berlaku sehingga menatijahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit. Syekh Salah telah merumuskan riwayat yang sahih daripada Ibnu Abbas dan juga merumuskan pendapat Al-Hafiz Ibnu Kathir. Beginilah. Ia bermula daripada Yahudi telah berjaya meyakinkan kerajaan Romawi. Orang-orang Yahudi yang pada asalnya sepatutnya beriman dengan Nabi Isa sebagai Rasul akhir, Rasul terakhir Bani Israel, mereka mengkufuri Nabi Isa. Bahkan mereka menuduh Nabi Isa sebagai pendusta, ahli sihir dan seumpama dengannya. Jadi Yahudi tidak senang dengan keberadaan Nabi Isa alaihi salam. Mereka nak bunuh Nabi Isa, mereka tak boleh nak buat macam tu. Mereka tidak berhak untuk melakukannya. Nanti mereka pula akan ditangkap oleh kerajaan waktu itu, kerajaan Romawi. Maka persidangan Yahudi telah dilakukan untuk memujuk dan mempengaruhi kerajaan Romawi
untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada Nabi Isa alaihissalam, atas dasar Nabi Isa sedang merencana untuk menggulingkan kerajaan Romawi dengan mukjizat ataupun apa yang mereka namakan sebagai sihir Nabi Isa alaihissalam. Diringkaskan cerita, kerajaan Romawi telah memutuskan hukuman bunuh selepas dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Dan tentera Romawi dan Yahudi yang berada di belakang mereka ini telah menuju ke lokasi Nabi Isa bersembunyi bersama dengan para sahabatnya Hawariyun. Dikatakan oleh para ulama tafsir, segelintir mengatakan peristiwa ini berlaku pada hari Jumaat, pada malam Sabtu. Hari Jumaat malam Sabtu. Maknanya Sabtu adalah hari di mana orang-orang Yahudi tidak dibenarkan untuk melakukan apa jua melainkan beribadah kepada Allah. Maka mereka terdesak untuk melakukan proses menyingkirkan Nabi Allah Isa dari muka bumi ini sesegera mungkin. Dan lokasi persembunyian itu, para ulama mengatakan di sekitar Baitul Maqdis, berdasarkan material pembunuhan, penyaliban dan penyiksaan yang ditemui di sana pada waktu itu. Maka Nabi Isa dan para Hawariyun telah dikepung. Baginda sedang berada di salah satu rumah Baitul Maqdis pada malam penangkapan itu mahu dibuat. Baginda bersama 12 orang lelaki Hawariyun yang beriman. Dan tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah As-Saff adalah suatu panggilan seruan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat Rasulullah untuk meneladani, untuk mencontohi bagaimana keakraban, persaudaraan, sifat adik-beradik yang ada kepada Nabi Isa dan Hawariyun yang ada di situ. Seperti mereka ini adik-beradik, sedangkan mereka tidak pernah ada persamaan dari sudut satu ayah, satu mak. Mereka bukan adik-beradik pada nasab keturunan. Mereka tidak saling mengenali pun antara satu sama lain sebelum ini. Namun, apabila mereka berjuang untuk menyeru manusia dan Bani Israel menyembah Allah yang satu, dan mereka diancam atas seruan itu, tekanan itu, desakan itu, ancaman bunuh itu menyebabkan mereka bersatu. Setengah ulama membawa cerita-cerita di mana Nabi Isa alaihissalam telah dapat menghidu. Falamma ahassa Isa, apabila Isa telah menghidu, merasai kekufuran Bani Israel, dan Nabi Isa dapat merasakan baginda akan dibunuh. Dan baginda seperti sudah dapat menghidu sesuatu yang tidak baik akan berlaku pada malam itu. Maka Nabi Isa memanggil para sahabatnya, Hawariyunnya ke rumahnya, ke lokasi persembunyian baginda. Bahkan dikatakan baginda menjemput mereka untuk satu jamuan makan. Kerana baginda rasa resah dan gelisah. Dan baginda mahu menenangkan hatinya dengan kewujudan para sahabatnya. Dan inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala meminta Rasulullah dan para sahabat contohi pembantu-pembantu Allah dari kalangan Hawariyun. Kerana mereka ini benar-benar cepat menyambut seruan Nabi Isa alaihissalam. Mereka seperti adik-beradik. Dan demikianlah para sahabat Rasulullah seperti adik-beradik. Namun Allah Ta'ala menganugerahkan kedudukan sahabat Nabi lebih tinggi daripada Hawariyun atas sebab-sebab tertentu yang nanti kita kupaslah sekiranya ada masa. Allah menganugerahkan kedudukan sahabat lebih tinggi daripada Hawariyun sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Namun apakah yang menyebabkan mereka diangkat lebih tinggi? Sahabat Rasulullah diangkat lebih tinggi daripada Hawariyun? Satu sebab sajalah saya bagi tahu. Hawariyun mereka beriman kepada Nabi Isa. Mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam supaya keimanan mereka itu akan jadi lebih kuat, keimanan mereka akan jadi lebih kental sekiranya Nabi Isa menunjukkan di hadapan mata mereka mukjizat baginda, iaitu menurunkan makanan daripada langit. Tapi para sahabat Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah, yang sanggup diseksa, dicemeti, dibelasah, bahkan sanggup mati kerana Rasulullah, tapi mereka tidak pun meminta mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia beza. Ini dia beza. Para sahabat Rasulullah yang beriman tanpa memerlukan mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hawariyun, mereka kental keimanannya kepada Nabi Isa selepas mereka meminta Nabi Isa supaya ditunjukkan mukjizat yang terakhir kepada mereka, iaitu turunnya makanan daripada langit. Dan makanan itulah, tuan-tuan, yang menjadi makanan the last supper, makanan terakhir, the final supper Rasulullah, Nabi Isa dengan para sahabat baginda Hawariyun. Tuan-tuan, Nabi Isa mengetahui
dirinya akan ditangkap dan dibunuh. Dan Allah telah mengkhabarkan kepada Nabi Isa bahawasanya jangan risau, jangan bimbang. Allah bersamamu wahai Isa ibnu Maryam. Romawi baik, Yahudi baik tidak akan sekali-kali sampai kepadamu. Mereka tidak akan mampu mencederakanmu. Dan Allah juga telah mengkhabarkan kepada Nabi Isa, Inni mutawaffik wa rafi'uk ilayya. Aku akan wafatkan kamu wahai Isa. Aku akan menjadikan kamu ini mengantuk dan tidur untuk tujuan aku angkat kamu kepadaku. Dan akan ada mereka dari kalangan anak murid Hawariyun ini yang akan diserupakan. Syabih walakin syubbiha lahum. Yang akan disamakan, diserupakan sama sebiji dengan wajah kamu dan tubuh paras badan kamu. Semasa kamu diangkat ke langit nanti. Maka Nabi Isa memberitahu khabar ini kepada para Hawariyun. Untuk menenangkan para Hawariyun bahawasanya baginda bukan sekadar akan meninggalkan mereka dalam keadaan selamat, tetapi Allah menjamin para Hawariyun bahawasanya kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah sekiranya mereka beriman. Para Hawariyun melihat wajah tenang Nabi Isa ketika menjamu mereka makan malam. Dan para sahabat Hawariyun melihat wajah Nabi Isa yang dinukilkan oleh para ulama, seolah-olah ada air mahu menitis dari kepala Nabi Isa ke dahinya. Seolah-olah jernihnya air wajah Nabi Isa, seolah-olah ada air mahu menitik daripada kepala yang suci, yang murni itu ke dahinya. Tuan-tuan, bila para ulama mengatakan nas ini, iaitulah riwayat yang sahih mengenai Nabi Isa bersama dengan para sahabat dan seolah-olah yaqturu ma' ra'sahu, air seolah-olah mahu tumpah, mahu menitik daripada dahi, daripada kepala Nabi Isa. Sebenarnya ada nas yang sama yang sahih yang mengatakan bila Nabi Isa turun di akhir zaman nanti, menjadi makmum kepada seorang imam, iaitu al-Imam al-Mahdi. Para Muslimun ketika itu menyaksikan wajah Nabi Isa, dan nas daripada Sahih Muslim dan ramai daripada para perawi hadis menyatakan lafaz yang sama, mengatakan mereka melihat juga wajah Nabi Isa ini yaqturu ma'u ra'sah, kepalanya menitik air, seperti air nak menitik, tapi bukannya air itu ada sebenarnya. Air itu tak menitik, tapi seperti air itu nak menitik. Air itu kekal di kepala, di kepala fizikal batang tubuh Nabi Isa AS. Seolah-olah menggambarkan kepada kita ketika detik Nabi Isa diangkat ke langit, situasi yang sama ketika Nabi Isa diturunkan ke muka bumi. Wajah Nabi Isa yang disebutkan oleh hadis ketika nak diangkat ke langit sama je dengan hadis ketika Nabi Isa turun ke bumi, iaitu air mahu menitik air seperti seolah mahu menitik daripada dahinya. Demikianlah para ulama menyimpulkan seolah-olah Nabi Isa alaihissalam akan turun sebagaimana usia baginda dinaikkan ke langit. Sebagaimana situasi Nabi Isa diangkat ke langit, sebagaimana itulah Nabi Isa situasinya diturunkan ke muka bumi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah tempoh 2000 tahun, 3000 tahun, iaitu jarak Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, seolah-olah begitu singkat. Apapun bagi kita, cerita di langit, cerita Nabi Isa di langit, berehat atau bersama dengan para malaikat di langit yang kedua, itu memang misteri, kita tidak tahu tuan-tuan. Yang pasti itulah nas yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan ketika bertemu dengan Hawariyun inilah tuan-tuan, Nabi Isa berpesan. Yang ini kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merekodkan bahawasanya Nabi Isa berkata pada Hawariyun bahawasanya, wahai kalian Hawariyun, bertakwalah kepada Allah kerana akan ada kalangan kalian yang kufur kepadanya nanti sebanyak 12 kali. Akan ada kalangan kalian yang kufur kepadaku, kepada kerasulanku sebanyak 12 kali. Ini rekod cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya tuan-tuan, akan ada kalangan Hawariyun itu yang belot, yang tidak beriman di kemudian hari.
Dan Ibnu Kathir rahimahullah ada memetik satu cerita daripada Ibnu Jarir yang mengatakan Nabi Isa ketika makan malam bagi menenangkan para sahabatnya ketika mereka dalam proses untuk dikepung, musuh-musuh semakin hampir. Lalu Nabi Isa berkata, kita lihat ya tuan-tuan, macam mana persaudaraan dan keakraban ini berlaku. Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya sebelum makan, wahai teman-temanku, aku sendiri akan mencuci tangan kamu selepas kamu makan sebentar lagi. Dan aku sendiri akan mengeringkan tangan kamu dengan kain bajuku. Maka hendaklah ia menjadi teladan untuk kalian. Dan aku menghimpunkan kalian semua untuk satu tujuan, mengajak kalian berdoa bersungguh-sungguh buatku, agar Allah berkenan menangguhkan ajalku. Ini kata-kata terakhir Nabi Isa alaihissalam yang direkodkan oleh Ibnu Kathir daripada Ibnu Jarir radhiyallahu anhuma, yang menunjukkan kepada kita Nabi Isa alaihissalam benar-benar mahukan doa para sahabatnya supaya baginda ditangguhkan ajal. So cerita ini berlaku sebelum Allah berfirman kepada Nabi Isa bahawasanya baginda akan selamat. Tuan-tuan, inilah cerita pemuda pelakar sejarah, dan ia direkodkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana ketika Nabi Isa bersama dengan para sahabatnya Hawariyun, maka baginda bersabda, ayyukum yulqa alaihi shibhi fayuqtal makani wa yakunu ma'i fi darajati. Nabi Isa bersabda, wahai para Hawariyun sekalian, Allah telah berfirman kepadaku akan ada kalangan kalian yang akan menjadi orang yang serupa denganku ketika aku diangkat menuju kepadanya. Maka siapa kalangan kalian yang mahu diserupakan itu? Siapa kalangan kalian mahu menjadi orang yang serupa denganku? Saya gunakan bahasa kelon lah Yati, mudah nak kita faham. Siapa kalangan kalian yang mahu menjadi klonku dan kemudian akan terbunuh dan akan ditempatkan di syurga sedarjat denganku? Maka tiba-tiba bila soalan itu diajukan, tawaran itu diajukan, faqama syabun min man ahdathahum sinnan. Ya, Ibnu Abbas menyatakan bahawasanya telah angkat tangan seorang pemuda yang paling muda dari kalangan Hawariyun. 12 orang tu yang paling muda angkat tangan. Faqala lahu, maka Nabi Isa bila pemuda tu angkat tangan dan dialah yang paling junior, maka Nabi Isa kata, ijlis anta. Maknanya Nabi Isa tak boleh terima yang muda ni untuk mati syahid. Kena utamakan Hawariyun yang lain yang lebih dewasa. Thumma a'ada alaihim. Kemudian Nabi Isa pun ulang soalan yang sama. Faqama dhalika syab. Faqala ana. Kali kedua, pemuda tu angkat tangan dan mengatakan, biar aku ya Isa. Maka bila kali kedua, Nabi Isa kata, ijlis anta. Nabi Isa tak nak kalau boleh yang muda ni sebab dia masih muda. Super junior kita boleh katakan. Namun, bila Nabi Isa tanya sekali lagi, dan inilah anak muda yang berani untuk mengatakan keimanannya, maka Nabi Isa kata, anta huwa dhak, maka kamulah pilihan Allah. Maka Allah telah menjadikan pemuda yang sangat muda ini, Allah jadikan dalam tempoh yang sekejap. Jangan tanyalah macam mana Allah menserupakan fizikal tubuh dan fizikal wajah beliau menjadi Nabi Isa. Namun itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka serupalah Nabi Isa alaihi salam. Maka pemuda ini menjadi serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Al-Hafiz Ibnu Kathir mengatakan sanad ini sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Kathir kata bukan seorang dua salafus salih meriwayatkan cerita ini. Maknanya tuan-tuan, ada pemuda yang soleh yang telah menyahut seruan Nabi Isa alaihi salam untuk diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka para Hawariyun sekarang menyaksikan ada dua orang Isa di hadapan mereka. Satu Rasulullah yang sebenar dan satu yang telah diklonkan. Tuan-tuan, sesungguhnya pemuda ini telah menyahut seruan Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menciptakan peristiwa ini dalam masa yang singkat. Maka Yahudi dan Romawi telah sampai. Kepungan telah dibuat.
serbuan bakal berlaku pada bila-bila masa. Dan semasa Yahudi dan Romawi mahu menceroboh masuk ke rumah Rasulullah Nabi Isa, berlakulah mukjizat yang seterusnya, di mana tiba-tiba terbuka atap rumah suci tempat persembunyian Nabi Isa. Atap rumah, ataupun kita boleh katakan ada satu lokasi dalam rumah suci di Baitul Maqdis tempat Nabi Isa bersembunyi. Atap rumah itu telah terbuka tiba-tiba atas kuasa Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampakkan mengantuk yang amat sangat kepada Nabi Isa. Dan pada waktu Nabi Isa mengantuk ini, dan disaksikan oleh para Hawariyun, Nabi mereka mengantuk, tertidur. Setengah riwayat kata Hawariyun pun tertidur sama. Maka Allah pun mengangkat zat Nabi Isa alaihi salam ke langit melalui atap yang terbuka itu. Dan Hawariyun menyaksikan depan mata mereka peristiwa ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, menurut para ulama, ya, seperti para tabi'in, Hasan Basri mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit pada umur 34 tahun. Umur saya, ya tih. Umur muda. Umur anak muda. Tadi pun cerita anak muda. Hawariyun yang paling muda menawarkan diri untuk syahid. Dan sekarang Rasulullah Nabi Isa diangkat ke langit pada umur 34 tahun. Muda tu. Dan kalaulah baginda diturunkan di akhir zaman dengan usia yang sama, makanya Nabi Isa akan turun pada usia yang muda, iaitu 34 tahun. Tuan-tuan, puan-puan yang sedang pendengar, Sayyidah Maryam, ibu kepada Nabi Isa, tidak mengetahui apa sebenarnya yang berlaku kepada anaknya, Nabi Isa. Sehinggalah Jibril mengkhabarkan kepada Maryam apa yang sebenarnya berlaku dan menenangkan Maryam dengan apa sebenarnya yang akan berlaku kepada anaknya. Anaknya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditangguhkan ajal, dan kemudiannya dipanjangkan usianya dan dikembalikan, ia di akhir zaman sebagai antara tanda-tanda kiamat. Para ulama mengatakan, ya, seperti Ibnu Asakir mengatakan, Maryam, Sayyidah Maryam hidup 5 tahun lagi selepas diangkatnya Nabi Isa ke langit. Dan baginda, ya, maafkan saya, Maryam meninggal dunia pada umur 53 tahun, lebih kurang 5 tahun selepas anaknya diangkat ke langit. Kemudian pemuda tadi yang telah diserupakan Allah Subhanahu Wa Taala telah berjadi tangkap oleh Yahudi dan Romawi, dan mereka dengan penuh yakin mengatakan mereka telah menangkap Nabi Isa. Siap mereka letak duri lagi di kepala pemuda ini sebagai penghinaan kepadanya. Kononnya baginda bukan penyelamat, dan mereka melakukan penghinaan kepada Nabi Isa, penghinaan kepada pemuda yang telah diserupakan Allah, iaitu klon Nabi Isa, iaitu mana kamu? Mana siapa boleh menyelamatkan kamu? Duri di kepala kamu pun kamu tidak boleh selamatkan diri kamu. Bagaimana kamu boleh dikatakan Al-Masih, the Messiah, penyelamat kami, ya, Bani Israel. Tuan-tuan, sesungguhnya Syekh Salah menutup cerita ini dengan mengatakan, sesungguhnya kita tidak diberitahu siapakah pemuda itu, dan kita juga tidak diberitahu apa yang berlaku kepada Hawariyun yang bersebelas itu selepas pemuda itu diheret pergi. Adakah mereka kekal dalam rumah Nabi Isa, atau mereka dikejar, atau mereka dibunuh? Wallahu alam. Tuan-tuan, yang pasti kalangan Bani Israel, ada kalangan mereka yang beriman dan mereka itu Muslim. Ada kalangan mereka, ya, yang menganggap Nabi Isa itu telah menjadi Tuhan, dan lahirlah Nasrani pada waktu ini. Ya, wal'iyadu billah. Dan kalangan mereka yang mengkufuri. Dan inilah pemuka-pemuka Yahudi yang menguasai Bani Israel pada waktu itu. Fakhtalafal ahzab min bainihim. Ya, surah Maryam ayat 37. Maka telah pecahlah golongan-golongan ini kepada beberapa golongan, ya, dalam isu mereka tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan pemuda yang telah dikelunkan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah syahid, telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian beliau telah dikebumikan. Yahudi berpesta gembira atas kejayaan, kononnya mereka telah qatalnal Masih Ibnu Maryam Rasulullah. Tapi sebenarnya wama qataluhu wama salabuh, mereka sebenarnya tidak membunuh Nabi Isa dan tidak sama sekali mensalibkannya. Para Nasrani yang melihat jasad pemuda itu tidak sekali-sekali mengetahui apa sebenarnya yang berlaku,
di sebalik rumah suci yang dikepung itu. Mereka percaya bahawasanya yang terbunuh itu Rasul mereka. Sehingga ada kalangan mereka mengatakan Nabi Isa telah menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Maha suci Allah daripada dakwaan itu semua. Kemudiannya Yahudi dan Romawi telah mengisytiharkan perang ke atas Hawariyun. Dan semua yang beriman dari kalangan Muslimun pada waktu itu. Tuan-tuan, sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Demikianlah kisah detik Nabi Isa diangkat ke langit dan bagaimana seorang pemuda yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mufassirul wahyi, yang antara yang mentafsirkan wahyu dengan baik, menceritakan kepada kita walaupun ia tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun cerita ini datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu seorang pemuda yang menawarkan dirinya sedangkan dialah yang paling senior, yang paling junior untuk diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi Isa. Dia kemudian dihukum salib dan kemudiannya syahid bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup ini memang ujian. Ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hidup ini tidak untuk tujuan menguji, kita yakin dengan mudahnya Allah Taala boleh sahaja menjadikan peristiwa Nabi Isa diangkat ke langit. Peristiwa ini berlaku sebaik saja kepungan dibuat. Allah Maha berkuasa untuk membuat peristiwa ini berlaku macam tu, kan? Allah berkuasa untuk menjadikan bila Yahudi dan Romawi berjaya masuk ke dalam rumah Rasulullah Nabi Isa, dan tak perlu ada klon-klon itu pun, dan depan mata Romawi, depan mata Yahudi mereka melihat Nabi Isa diangkat ke langit, kan mudah cerita. Kan selesai cerita tu dengan mudahnya. Maka kemungkinan besar Yahudi akan beriman, ataupun Romawi akan beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini ada ujian. Tidak semudah itu Allah Ta'ala mentakdirkan peristiwa ini berlaku. Allah menguji Hawariyun. Allah menguji Yahudi. Allah menguji orang-orang beriman. Sehingga Allah mentakdirkan Nabi Isa diangkat ke langit sebelum kepungan berjaya dilakukan. Maknanya Romawi ataupun orang-orang Yahudi tak sempat tengok apa yang berlaku. Sehingga mereka menyangka mereka dapat tangkapnya sebenarnya itulah Nabi Isa. Walhal itu hanyalah klon baginda. Dan mereka membunuh, mensalib pemuda itu. Dan mereka sangka mereka telah bunuh Nabi Isa AS. Walhal sebenarnya mereka tidak membunuh Nabi Isa AS. Sama sekali tidak mensalibkan baginda. Semua ini ujian untuk kita orang-orang beriman. Dan Allah Maha berkuasa. Ada hikmah tertentu Allah menjadikan peristiwa ini, di mana ia bukan sekadar cerita Nabi Isa diangkat ke langit, tetapi Nabi Isa diangkat ke langit sebelum Yahudi menyaksikannya. Sebab ini ujian orang beriman. Ya, ujian untuk orang beriman. Ya, dikatakan Hawariyun, kalau mengikut riwayat lain, Hawariyun pun ditidurkan Allah. Tak sempat tengok macam mana Nabi Isa diangkat ke langit yati. Yahudi pun tak sempat tengok macam mana Nabi Isa diangkat ke langit. Maka tak peliklah diorang sangka yang mereka tangkap tu Nabi Isa. Sebab mereka tak sempat tengok benda tu. Sebab tak semua kebesaran Allah ini sifatnya boleh dilihat. Tak semua kebenaran ini sifatnya boleh dilihat. Tapi kalau Allah Ta'ala kata Isa diangkat ke langit, percayalah. Itu kebenaran. Dan antara sebab, antara hikmah Allah datangkan balik Nabi Isa di akhir zaman adalah untuk tujuan Allah nak buktikan kebenaran kepada ahlul kitab, kepada Yahudi, bahawasanya kalian tidak pun membunuh Nabi Isa. Yang kalian bunuh itu orang lain. Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa tidak mati. Kalau sudah mati, macam mana boleh turun balik di akhir zaman? Maka diturunkan, antara hikmah Nabi Isa diturunkan di akhir zaman adalah kerana untuk membuktikan kepada Yahudi, cucu cicit Yahudi yang telah mengatakan mereka telah bunuh Rasulullah ini, bahawasanya Nabi Isa tidak pun mati. Kerana kehendak Allah dan kekuasaan Allah, Allah menangguhkan ajal Nabi Isa sehingga perjalanan Nabi Isa begitu panjang. Dan di antara tanda-tanda kiamat, maknanya kiamat nak dekat dah berlaku, barulah Nabi Isa AS dikembalikan kepada kita dan kepada Yahudi untuk dibuktikan kebenaran baginda masih hidup, tidak pun mati dibunuh, dan kepada Nasrani
bahawasanya Nabi Isa bukanlah Tuhan atau anak Tuhan. Baginda adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda akan mematahkan salib. Wallahu alam yati. Semoga kita mendapat ibrah daripada kisah yang direkodkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan sanad ini sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, semoga kisah pemuda yang beriman ini memberikan kita motivasi untuk memilih jalan hidup seperti para Hawariyun yang saya ceritakan tadi. Wallahu alam. InsyaAllah, itu dia. Masya Allah, bila cerita tentang orang muda ni Ustaz, sekarang ni kalau kita lihat tarikh baru lepas 15 Mei adalah tarikh Hari Belia. Dan betul. Mungkin kalau kita nak kaitkan sedikit Ustaz, saya boleh tak Ustaz bila kata tentang orang muda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT di akhirat juga adalah dinyatakan salah satunya adalah orang muda yang hatinya dekat dengan masjid Ustaz. Betul. Maknanya besarnya peranan orang muda. Cumanya betul. Ustaz, kadang-kadang nak dapatkan semangat Hawariyun ini, berani ke hadapan orang muda ni kadang-kadang rasa sebersalah Ustaz bila ada yang senior-senior dan dia akan deserve ataupun simpan hasrat-hasrat untuk maju ke hadapan. Mungkin Ustaz boleh bagi semangat sedikit sebab Ustaz pun usianya muda, 34 tahun Ustaz. Semangat mewakili anak-anak muda di luar sana untuk terus ke hadapan dan kental Ustaz. Lebih kurang Ustaz. Yati pun muda jugalah, insyaAllah. Inferiority complex kalangan anak-anak muda. Yalah, generasi Y, generasi Z nampak gayanya macam tak berapa boleh masuk dengan orang-orang generasi baby boomers ini ataupun generasi X. Mereka seperti tak ada masuk dan mereka bukan sekadar malu nak bercakap, tetapi mereka mengelakkan terus. Mereka mengelakkan terus daripada berbicara, menyantuni orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Tengok sajalah hari raya nanti. Ya, anak-anak muda biasanya bukan tanya apa khabar pak cik kan, yang ditanyanya apa password wifi pak cik di rumah ni. Jadi tuan-tuan, ini cabaran. Jadi untuk meraihkan persoalan yang baik daripada Yati tadi, saya kira pertama dia ada dua. Saya bagi dua pandangan. Pertama sekali, anak-anak muda ketandusan cerita-cerita inspirasi mengenai bagaimana kepentingan mereka bersinergi, berharmoni, berpasukan, bekerja bersama, menghormati hikmatus syuyukh wa hammasatus syabab. Anak muda memang semangat, tetapi bila mereka respect orang-orang tua, mereka mengambil hikmah daripada orang tua dan mereka memahami cerita-cerita inspirasi daripada kombinasi anak muda dengan orang tua. Seperti cerita Muhammad Al-Fatih. Saya ke Turki pun 29 Mei ni akan berada di Turki Yati. Sebab ada cerita pemuda dengan orang tua. 15 Mei hari belia kan? Betul. Di Turki pun ada hari belianya juga. Hari ulang tahun pembukaan Istanbul. Di mana ceritanya cerita orang muda dengan orang tua. Muhammad Al-Fatih 21 tahun bergabung dengan Syekh Syamsuddin 56 tahun. Kerana saling kuat menguatkan, melengkapi, maka akhirnya Allah membenarkan pembukaan Konstantinopel. So cerita ini perlu ada pada anak-anak muda. Bila mereka jarang dengar cerita ni, yang tu mereka tak nampak kepentingan orang tua. And they didn't respect. Mereka tidak hormat orang tua. Dan yang keduanya, saya kira perkara yang paling penting adalah kalau kita yakin dengan Allah, kita akan yakin pada diri sendiri. Anak-anak muda bila tak yakin pada diri sendiri untuk bercakap dengan orang tua, untuk menyantuni orang-orang tua, untuk belajar daripada orang tua, untuk berbahasa dengan bahasa orang tua, ini kerana mereka tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sentiasa pegang Yati. If you have confidence, if you have faith in God, you will have faith in yourself. Dan bila kamu ada keyakinan pada Allah, kamu akan yakin pada diri sendiri. Dan bila kamu ada keyakinan pada diri sendiri, kamu akan yakin untuk bercakap dengan semua orang. Anak muda tak yakin bercakap dengan orang-orang tua kerana mereka tak yakin pada diri sendiri. Kenapa mereka tak yakin pada diri sendiri? Kerana mereka tidak menjaga amal ibadah mereka. Mereka tidak menjaga kerohanian mereka, kerana sepatutnya amalan-amalan kerohanian ini menghasilkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jaga amal ibadahnya seperti Muhammad Al-Fatih, dia akan jadi orang yang yakin pada diri sendiri. Dan mereka tahu untuk belajar daripada orang-orang tua tanpa inferiority complex.
Wallahu alam ya. Masya-Allah. Hebat Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Mudah-mudahan. untuk berkongsian, untuk melahirkan jiwa-jiwa kental. Saya rasa bila Ustaz kata tadi berbahasa dengan bahasa orang tua, dah ada orang ada 2 S Ustaz. Satu tu senyum dengan sini. Satu Betul. untuk diri sendirilah. Maknanya satu lagi senyum dengan setuju Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk membuka mata sebenarnya untuk kita semua, dan itu ibrah hari ini tentang pemuda belakang sejarah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dan Ustaz pun tadi Ustaz kata 29 Mei ni nak mula berangkat ke Turki untuk pengembara Muslim Anjuran Iskim FM. Selamat pergi dan kembali Ustaz, dan juga dapat mengutip ibrah bersama dengan sahabat-sahabat yang akan bersama. Sampai kita bertemu lagi Ustaz nanti. InsyaAllah. Di lain ketika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.